TV KPM. Macam mana ni? Baru je ingat nak masak makan tengah hari ni. Dah kecut layu semua. Lah, dah kenapa Cikgu Intan? Ni, tengoklah ni Cikgu Atika. Saya baru je nak masak makan tengah hari ni. Tengok semua dah layu, dah kecut. Ni mesti Cikgu Intan tak simpan tauge ni betul-betul. Memanglah tauge akan cepat layu dan tak segah. Tadi Cikgu Atika dia sebut tentang segah kan? Apa tu segah Kalau nak tahu apa itu segah dan apa pentingnya kita menyiram pokok bunga di rumah, teruskan bersama dengan kami. Stay tune! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya Lokman Hakim. Baiklah, saya yakin dan pasti mesti ramai yang nak keluar rumah. Ialah mungkin sebab nak beli barang ataupun ada urusan lain. Apa pun ingat, tolong terus jaga dan patuhi SOP macam biasalah. Pakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan paling penting, ini ramai orang lupa ni, iaitu pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran yang menarik, iaitu berkaitan tentang pengangkutan. Bersama dengan cikgu kita yang cukup luas pengalamannya, iaitu Cikgu Intan dan juga Cikgu Atika. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar, Cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, boleh tak Cikgu kenalkan nama dan Cikgu dari sekolah yang mana? Bermula dengan Cikgu Intan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Intan Atika binti Mamat daripada SMK Pendidikan Khas Tapak Kuala Lumpur, dan bersama dengan saya juga hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Nur Atika binti Ahmad, juga daripada SMK Pendidikan Khas Tapak Kuala Lumpur. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Intan dan juga Cikgu Atika. Dan kalau kita perasan, kenapa Cikgu Intan dengan Cikgu Atika tak pakai pelitup separuh muka? Ini kerana slot kali ini untuk pendidikan khas, yang mana murid berkeperluan asas iaitu MBK yang kurang upaya penglihatan. Walaupun untuk murid kurang upaya penglihatan, mata pelajaran ini ditonton oleh murid berkeperluan khas yang lain. Jadi cikgu buka mas ini untuk supaya murid ini dapat melihat pergerakan bibir untuk memahami pembelajaran pada hari ini. Baiklah, cikgu, sebelum kita nak bersembang lebih panjang, apa kata kita buat SOP dulu? Boleh. Okey, jadi cikgu boleh pakai dahulu di sebelah sana cecair pembasmi kuman. Saya pakai di sebelah sini. Okey, supaya jelah kadang-kadang kita kan pegang macam-macam. Boleh cikgu ya? Cikgu tekan, cikgu. Okey, baik. Okey, baik. Jadi dan kita juga ada cikgu juru bahasa isyarat kita. Tidak dilupakan juga iaitu Cikgu Saiful Amri. Kacak cikgu kita. Sama pula baju dengan saya tu, warna purple. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Saiful yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah, Cikgu Intan dan juga Cikgu Atika. Apakah kita punya standard kandungan mata pelajaran pada hari ini, Cikgu Intan? Okey, untuk pengetahuan semua murid-murid di rumah dan juga Luqman, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains KSSM tingkatan 3 dalam bab 3 iaitu pengangkutan. Tetapi hari ini Cikgu Intan dan Cikgu Atika akan fokuskan kepada standard kandungan 3.4 iaitu pengangkutan dalam tumbuhan. Sebab itulah kita orang bawa pokok bunga hari ini. Oh, betul, ada pokok depan ni. Okey, baik, itu tentang standard kandungan. Bagaimana pula dengan kita punya objektif pembelajaran, Cikgu Atika? Okey, untuk pengetahuan Luqman dan juga murid-murid di rumah,
hari ini kita ada 3 objektif pembelajaran ya Luqman. Objektif pembelajaran kita yang pertama ialah murid dapat menjelaskan maksud transpirasi. Objektif pembelajaran kita yang kedua ialah murid dapat menyenaraikan faktor yang mempengaruhi transpirasi. Dan objektif kita yang terakhir ataupun yang ketiga ialah murid dapat membezakan komponen, struktur serta fungsi dalam berkas vaskular. Okey, sebab itulah kita nak tengok sama ada objektif pembelajaran kita hari ini tercapai atau tak. Nampak tak Cikgu Intan dan Cikgu Atika ada bawakan papan ganjaran untuk Luqman. Wah, dan papan cantiklah. ganjaran ini dinamakan My Amazing Tree. Kita nak tengok amazing ke tak papan ganjaran Luqman hari ini. Teruskan setia bersama dengan Cikgu Intan dan Cikgu Atika selepas ni. Jangan risau kepada kawan-kawan, saya takkan kecewakan anda. Baiklah, Bagus. kita nak berehat seketika. Boleh ke Cikgu Intan, Cikgu Boleh. Atika? Boleh. Okey, jadi kepada anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, kesegahan sel ialah salah satu bentuk sistem sokongan kepada batang tumbuhan agar ia kuat dan tidak layu. Maka, tumbuhan yang segah akan kekal segar dan akan tumbuh tegak. Struktur sel tumbuhan yang berperanan dalam kesegahan sel ialah vacuole. Wah, cerialah kita punya studio pada hari ini. Ada pokok warna hijau ada, lepas tu bunga ni warna merah pula. Ini untuk apa cikgu? Inilah yang kita nak belajar hari ini. Kan nak kata nak belajar tentang pengangkutan dalam tumbuhan. Okey. Okey. Jadi hari ini Luqman nampak tak apa yang ada dengan Cikgu Intan hari ini? Ada pokok cikgu. Ada pokok. Pokok cili kan? Ya, betul, pokok cili. Kalau murid-murid ingat, masa tingkatan 1 dulu, kita dah belajar tentang komponen asas yang terdapat pada tumbuhan. Okey. Kalau kita ingat, apa komponen yang terdapat pada tumbuhan adalah akar, batang, daun dan juga bunga. Ya, betul. Jadi, inilah yang kita nak belajar hari ini. Berkaitan dengan komponen yang asas dalam tumbuhan dan juga... Okey, Luqman, cuba teka. Ni gambar rajah apa? Adakah itu xylem cikgu, betul ke? Salah cikgu? Kurang tepat. Okey, sebenarnya ini adalah gambar rajah timbul sel tumbuhan yang diguna pakai oleh murid berkeperluan khas masalah penglihatan. Okey. Tadi dalam video ada sebut tentang vakuole kan? Yang memainkan peranan dalam memastikan kesegahan sel. Luqman, inilah vakuolnya. Okey, Luqman. Tadi Luqman dengarkan Cikgu Atika cerita tentang sel tumbuhan. Ya, cikgu. Jadi kita tahulah vakuole ni terletak di dalam sel tumbuhan. Okey, Cikgu Atika. Okey, kita tengok apa yang sedang Cikgu Atika lakukan sekarang, Luqman. Boleh tak Luqman perhatikan apa yang sedang Cikgu Atika lakukan? Cikgu Atika masukkan taugeh ke dalam air. Tahu tak kenapa kita kena merendam taugeh ke dalam bekas yang berisi air? Tahu tak? Untuk bagi air dan garam mineral. Adakah betul cikgu? Kurang tepat? Bolehlah cikgu boleh bagi betul lah. Okey. Untuk pengetahuan semua murid-murid di rumah dan juga Luqman, tindakan kita merendam taugeh di dalam bekas yang berisi air ini adalah untuk memastikan taugeh ini sentiasa mempunyai bekalan air yang mencukupi. Jadi, sekiranya sentiasa mempunyai bekalan air, dia akan kekal segah dan segar. Dan yang penting, dia tak akan cepat layu. Jadi, Luqman, apa sebenarnya yang berlaku pada air ini? Apa yang berlaku pada air ini? Tahu tak? Tahu tak? Apa dia cikgu? Sebenarnya air tersebut akan diserap melalui akar. Seterusnya akan diangkut daripada akar ke batang, seterusnya ke daun. Pandai Luqman. Manakala air yang berlebihan pula akan tersejat. Membentuk wap air dari permukaan daun ke udara. Proses ini kita panggil sebagai proses apa ni Luqman?
sebagai transpirasi. Ya, betul, pandai. Proses transpirasi. Okey, seperti mana Cikgu Atika telah sebut tadi, air hilang secara penyejatan. Ya. Jadi apakah yang terjadi pada pokok ataupun tumbuhan sekiranya air itu sentiasa hilang secara penyejatan? Dia akan layu, cikgu. Ya, betul. Pokok tersebut akan layu. Ya. Sebab itulah Cikgu Intan siram pokok bunga. Supaya Itu pentingnya kita menyiram pokok bunga di rumah Ya. kita supaya tak layu. Patutlah kalau tengok mak-mak kita, cikgu, rajin siram pokok. Ya, betul. Jadi, daripada pembelajaran tadi, Ya. Luqman dah tahu sedikit sebanyak tentang transpirasi. Betul? Ya, betul, cikgu. Jadi, Cikgu Intan ingat nak testlah sikit Luqman. Nak tengok okey. Luqman faham ke tak? Supaya kita dapat bantu murid-murid di rumah dan juga Luqman untuk memenuhkan papan ganjaran kita. Okey, saya pun tak sabar dah nak jawab soalan yang akan diajukan oleh Cikgu Intan dan juga Cikgu Atika. Okey. Okey, Teruskan dah ready soalan. dah Luqman? Dah, cikgu? Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Apakah bahagian tumbuhan yang menjadi tempat berlakunya kehilangan air yang banyak melalui proses transpirasi? Okey. Okey. A. Akar, Okey. B. Batang, C. Daun dan D. Bunga. Jawapannya Luqman? Okey, saya rasa sekejap Daun, cikgu. C. Betul ke? Okey. Betul ke tak? Kita tengok jawapan. Ya, Betul. bijak. Alhamdulillah. Betul. Bijak, Okey, Luqman. betul Luqman. Jawapannya adalah C. Daun. Kebanyakan air yang hilang semasa transpirasi dalam tumbuhan berlaku pada liang stoma yang mana Stoma. terdapat di permukaan daun. Okey. Ini bermaksud Luqman telah berjaya mencapai objektif yang pertama. Objektif pembelajaran kita yang pertama. Jadi Cikgu Atika, kita nak berikan ganjaran kepada Luqman dalam bentuk bunga. Okey, bunga Ya, cikgu. Kesempatan kali ini Pandai. dengan satu betul Okey. jawapan Luqman, kita berikan bunga untuk Luqman ditampal pada Okey. papan ganjaran kita. Bunga warna merah jambu, cikgu. Boleh, Ya, boleh. Tak kisah. Okey, terima kasih, cikgu. Okey, cikgu. Seterusnya. Okey, seterusnya kita dah tahu tadi, dah belajar tentang objektif pertama telah tercapai. Sekarang sebelum pergi kepada objektif yang kedua, Cikgu Intan nak tanya sikit. Pernah tak dengar tentang potometer? Potometer. Pernah dengar tak potometer? Pernah dengar, cikgu? Pernah dengar? Tahu tak untuk apa potometer? Itu saya dah lupa lah, cikgu. Tak tahu. Okey, kalau tak tahu, Cikgu Intan nak share sikit info Okey. berkaitan dengan potometer. Potometer ni adalah satu alat ataupun kaedah yang kita gunakan untuk kita menganggar ataupun mengukur kadar transpirasi dalam tumbuhan. Dan terdapat dua jenis potometer. Ada potometer jisim dan juga potometer gelembung. So, jom kita lihat apa perbezaan antara potometer jisim dengan potometer gelembung. Okey, untuk potometer jisim ni digunakan untuk mengukur kadar transpirasi tumbuhan mengikut kadar jisim air tumbuhan tersebut yang telah diserap. Jadi kita lihat, sebab itulah ada neraca elektronik. Seterusnya potometer gelembung di mana kita gunakan untuk mengukur kadar isi padu air. Okey. So kita ada video untuk ditunjukkan. Okey. Berkaitan dengan potometer. Okey, jom kita lihat video yang telah disediakan oleh cikgu kita. Saksikan. Tahukah anda, kadar transpirasi tumbuhan lazimnya dianggar dengan menggunakan potometer. Terdapat dua jenis potometer, iaitu potometer jisim dan potometer gelembung. Didik TV KPM. Okey, cikgu. Jadi apakah perbezaan iaitu potometer jisim dan juga potometer gelembung, cikgu? Okey. Sekarang dah tahu kan apa Ya. itu potometer? Ya, cikgu. Potometer ialah kaedah yang diguna pakai untuk mengukur kadar transpirasi. Terdapat beberapa eksperimen yang diguna pakai untuk kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Okey, sebelum tu Cik Ya, Intan cikgu. nak tanya Luqman. Agak-agak Luqman lah, ada berapa faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi? Okey, jap. Saya rasa kalau tengok anak panah tu macam 4. Betul ke, cikgu? Oh, bijak Betul. sekali Okey, Luqman. yes. Jadi anak murid kena bijak. Jadi kita nampak ada 4 arrow. Ini menunjukkan ada
4 faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Jadi, kalau kita nak tahu lebih lagi apakah faktor-faktornya yang mempengaruhi kadar transpirasi, kita mulakan dengan Cikgu Atika dulu untuk perbincangan eksperimen. Okey, silakan Cikgu Atika. Okey, dekat sini kita ada 4 kad jawapan yang mewakili faktor-faktor yang boleh Luqman pilih. Matchingkan dengan situasi. Okey. Okey, kita pergi kepada situasi yang pertama. Situasi pertama terdiri daripada 2 jenis potometer. Okey. Potometer A yang mana kita dekatkan dengan sumber cahaya. Yang kedua, potometer B adalah potometer yang kita letak dalam almari, Luqman. Okey. Sekarang ni cuba Luqman teka agak-agaknya lah faktor manakah yang sesuai dengan situasi yang pertama ni? Okey, kalau yang pertama tadi ialah keamatan cahaya. Betul cikgu? Ya, betul. Okey. Tepat. Pandai Luqman. Okey. Okey, sebab tu Luqman, kalau kita tengok jisim air pada neraca elektronik pada potometer A yang mana kita dekatkan dengan sumber cahaya adalah lebih ringan berbanding dengan potometer B. Hal ini menunjukkan bahawa banyak air yang telah tersejat. Maka kadar transpirasinya adalah lebih tinggi. Okey. Okey, seterusnya untuk situasi yang kedua tadi bersama dengan Cikgu Atika. Sekarang dengan Cikgu Intan pula. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Okey, sama juga ada potometer A dan juga potometer B. Betul. Tapi bezanya kalau Luqman dapat lihat, satu tumbuhan ni terdedah tanpa ditutup dengan plastik. Tapi yang kedua ni dia ditutup dengan plastik. Tetapi kalau kita lihat ada kalsium klorida kontang. Okey, agak-agak Luqman lah. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi bagi situasi ini? Kelembapan udara? Ya, tepat sekali Luqman. Ni mesti bijak sains dulu ni. Okey, Luqman, saya tolong tampalkan ya. Boleh cikgu, terima kasih. Okay. So, kelembapan udara. Kalau kita dapat lihat di sini, ini ada kalsium klorida kontang. Tahu tak apa tujuan kalsium klorida kontang? Apa ya cikgu Tak tahu. Okey. Kalsium klorida kontang bertujuan untuk menyerap wap air pada persekitaran. Ini menyebabkan kelembapan udara dalam plastik itu menjadi rendah. Dan ini menggalakkan kadar transpirasi itu berlaku dengan cepat. Sebab itulah kita lihat bacaan pada neraca elektronik ataupun neraca jisim ini lebih ringan berbanding dengan potometer A. Betul. Okey, bijak Luqman. Kita pergi kepada situasi yang seterusnya. Boleh cikgu? Okey. Kalau tadi untuk situasi 1 dan 2, cikgu dah bantu Luqman untuk jelaskan perbezaannya. Sekarang, apa kata kalau cikgu test Luqman pula tentang perbezaan di antara potometer A dan juga potometer B. Kemudian Luqman kena pilih faktor manakah yang terlibat. Okey, saya rasa faktor pergerakan udara. Okey, betul. Kenapa Luqman pilih pergerakan udara? Sebab kalau kita lihat ada kipas di situ cikgu, pada gambar raja potometer B. Pandai. Sebab tu Luqman, jisim air pada neraca elektronik ni adalah lebih rendah berbanding dengan potometer A. Menunjukkan kadar transpirasinya adalah lebih tinggi. Okey. Seterusnya, situasi yang keempat. Kalau tadi Cikgu Atika test Luqman untuk teka perbezaan antara situasi yang ketiga, sekarang untuk situasi yang keempat, apa bezanya pula Luqman? Okey, saya rasa cikgu, ini kerana faktor... Cuba lihat ni. Apa yang berbeza? Iaitu yang ni bersuhu rendah, yang di potometer B bersuhu tinggi. Ya, betul. Jadi, apakah faktornya? Mestilah suhu. Bijak. Suhu persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. Jadi, suhu yang tinggi akan menggalakkan kadar transpirasi berlaku dengan cepat. Jadi, kalau kita dapat lihat di sini, peta buih ni telah dilengkapkan oleh Luqman. Tahniah Luqman. Hebat. Okey, disebabkan Luqman telah memenuhkan memenuhkan kita punya melengkapkan peta buih kita. Jadi Cikgu Intan nak beri ganjaran lagi kepada Luqman 4 bunga hari ini. 4 bunga. Cantik cikgu. Okey. Jadi mak bunga saya hari ini mak bunga hari ini. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Baik. Saya tampalkan 4 bunga. Okey. Bermakna apabila Luqman telah berjaya menjawab soalan-soalan Cikgu Intan dan Cikgu Atika dah soal tadi, ini menunjukkan Luqman telah mencapai objektif pembelajaran yang kedua. Ting Cikgu Atika. Okey. Last,
apa kata kita test kefahaman Luqman untuk objektif kita yang kedua. Okey, soalannya. Berapakah faktor yang akan mempengaruhi transpirasi? A3, B4, Okey. C5 dan D2. Jawapannya Luqman? Jawapannya mestilah 4. Pandai, bijak, Ya, betul. betul, cikgu, eh? Betul, Ya, confirm. betul. Okey, hari ini kerana terdapat 4 faktor yang mempengaruhi transpirasi iaitu suhu, keamatan cahaya, kelembapan udara dan juga yang terakhir, pergerakan udara. Dah lengkap dah, Ya, cantik cikgu. dah. Sikit papan lagi nak penuh, ganjaran cikgu. tu. Okey, cikgu, seterusnya. Okey, jadi Luqman telah selesai menjawab soalan bagi segmen kali ini dan ini menunjukkan Luqman telah mewakili murid-murid di rumah untuk memenuhkan papan ganjaran ni dengan jayanya kali ini. Kalau nak tambah lagi ganjaran dalam bentuk yang lain. Tadi bunga, sekarang kita nak tengok ganjaran yang seterusnya apa dia. So kita akan lihat selepas ni untuk segmen yang seterusnya. Okey, cikgu. Baiklah. Jadi kita dah belajar banyak tentang faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Kalau boleh saya ulang balik. Yang pertama, keamatan cahaya. Yang kedua, kelembapan udara. Yang ketiga, suhu. Dan yang terakhir, pergerakan udara. Banyak lagi yang ingin kita bincangkan bersama dengan Cikgu Intan dan juga Cikgu Atika. Tetapi kita nak rehat seketika, boleh Cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa ni Apa yang Luqman tengah buat tu? Ni saya cuba teka ni yang apa yang saya pegang ni tapi tak tahulah, macam susah je. Ini adalah gambar Rajah Timbul. Okey, tak dapat teka ke ni gambar apa? Sekejap saya cuba teka cikgu Susahlah cikgu. Tak Okey, nampaklah cikgu. cuba buka blindfold tu. Okey. Gambar apa? Ya, Okey. gambar bunga sahaja. Saya ingat gambar apa tadi? Tapi bila deria penglihatan kita ni ditutup, kita sukar nak mengenal pasti. Betul, Jadi, inilah kesukaran murid-murid MBK penglihatan untuk mengenal pasti gambar Rajah Timbul yang disentuh. Jadi disebabkan itulah kami guru-guru pendidikan khas dan guru-guru pendidikan khas yang lain berusaha menyediakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dan juga aktiviti yang menarik untuk memastikan murid-murid ini dapat mencapai objektif pembelajaran yang sama seperti dengan murid-murid normal yang lain. Jadi bermakna semua murid boleh belajar pada hari ini. Ya, betul. Cikgu Atika. Okey, cuba Luqman teka. Ni gambar Rajah apa? Okey, ni kalau kita lihat ada florum, ada xylem. Betul cikgu? Okey, betul. Hampir betul Luqman. Sebenarnya ini adalah gambar Rajah berkas vaskular yang terdiri daripada 2 tisu pengangkut iaitu xylem dan phloem. Okey. Untuk pengetahuan Luqman, xylem dan phloem ni ataupun berkas vaskular terdapat di setiap bahagian tumbuhan. Sebagai contoh di akar, batang, seterusnya di daun. Betul. Okey, sekarang Luqman, kalau Luqman rasa macam susah nak faham, mungkin murid-murid di rumah juga rasa macam susah nak faham, Cikgu Intan nak bagi contoh. Okey, bayangkan macam kita manusia, kita perlukan sesuatu untuk bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Betul. Tapi berbeza bagi tumbuhan, di mana tumbuhan ni memerlukan tisu pengangkut iaitu xylem dan phloem yang Cikgu Atika dah sebut tadi. Dan xylem phloem ni terdapat pada semua bahagian tumbuhan. Okey, so sekarang cuba Luqman perhatikan apa yang ada depan Cikgu Intan ni. Okey, kalau kita lihat kita ada bunga cikgu, betul ke? Ya betul, bunga. Tapi kenapa bekas tu cikgu dia warna merah? Berbeza-beza kan? Cuba lihat pada warna bunga ni. Ada perubahan tak? Betul, warna pun berbeza cikgu. Asalnya warnanya warna putih. Okey. Untuk pengetahuan semua murid-murid di rumah dan juga Luqman, ini adalah hasil aktiviti untuk kita mengkaji laluan xylem. Laluan tisu pengangkut xylem yang mengangkut air daripada akar, batang sehingga ke daun. semua bahagian tumbuhan. Bunga ke, daun ke. Sebab itulah kita gunakan bunga putih. Supaya akhirnya kita dapat lihat perbezaan warna. Kalau guna air yang berwarna kuning, so kuninglah jadinya. Okey, itu untuk yang pertama. Sebenarnya Luqman, dalam konsep pengangkutan dalam tumbuhan,
Xylem ni dia berfungsi untuk mengangkut air dan juga garam mineral, Luqman. Okey, selain daripada itu, xylem ni juga akan membantu menggantikan semula air yang telah tersejat. Cuba Luqman teka, apa yang berlaku kalau air yang tersejat tu tak diganti? Daun akan layu, cikgu. Pandai, bukan Ya, setakat betul. daun. Ya. Pokok pun akanlah Betul. layu. Sebenarnya, Luqman, xylem ni dia akan membentuk satu aliran air yang tak akan putus. Bermula daripada akar ke batang, seterusnya ke daun. Ya. Maksudnya xylem dan phloem ni laluannya tidak berhenti. Okey, sekarang Cikgu Intan nak minta Luqman buat pemerhatian pula pada batang pokok kayu ni. Ini tumbuhan berkayu ya. Okey. Ini eksperimen ataupun aktiviti yang Cikgu Intan dah lakukan. Cuba Luqman datang dekat dan lihat buat pemerhatian pada ranting kayu ini. Okey, kalau saya lihat pada ranting kayu ni, cikgu, dia cuba macam lihat. orang kata apa ni? Terpotong, cikgu. Terpotong dan apa jadi pada bahagian atasnya? Bahagian atasnya ni, yang ni, cikgu. Jadi Nampak tak dia membengkak? Betul, cikgu. Bengkak, cikgu. Ya, Kenapa, betul. cikgu? Inilah soalan yang bagus, Luqman. Ya. Okey, untuk pengetahuan semua murid-murid dan juga Luqman, ini pula adalah hasil aktiviti untuk kita mengkaji laluan phloem. Tadi laluan xylem, sekarang laluan phloem untuk mengangkut makanan iaitu dalam bentuk sukrosa yang terhasil semasa proses fotosintesis pada daun, kemudian diangkut ke seluruh bahagian tumbuhan yang lain. Sebab itulah apabila satu gegelang lengkap ni telah dipotong, sebenarnya dalam kita tak sedar kita telah memotong phloem tersebut. Jadi disebabkan dia tidak boleh merentas ke bahagian yang lain, sebab itulah dia kelihatan membengkak di bahagian atas. Patutlah nampak macam bengkak. Kesian pula tengok pokok tu kan. Okey, Luqman, susah tak nak membayangkan laluan pergerakan air dan juga laluan pergerakan sukrosa? Susah juga, cikgu. Apatah lagi kepada MBK masalah penglihatan. Betul. Mereka mengalami kesukaran untuk memahami, apatah lagi membayangkan sesuatu yang mereka tak nampak. Sebagai contoh, sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Jadi disebabkan itulah perlunya aktiviti psikomotor bagi murid-murid MBK penglihatan untuk membantu mereka mengingat dan membezakan peranan xylem dan juga phloem dalam pengangkutan tumbuhan. Jadi disebabkan itu, hari ini Cikgu Intan nak buat satu aktiviti menarik bersama dengan Luqman dan juga murid-murid di rumah. Boleh, nak cikgu? tahu tak aktiviti apa? Apa ya, cikgu? Aktiviti ini dikenali sebagai aktiviti Walk My Tree. Walk My Tree. Okey, menarik. Okey, agak boleh bayangkan tak macam mana aktiviti itu? Kita akan duduk di kawasan pokok ataupun gambar pokok dan kita akan bergerak, cikgu. Ada dah sikit-sikit lah. Okey, tapi tak apa. Cikgu Intan akan guide Luqman dan juga murid-murid di rumah untuk kita sama-sama lakukan aktiviti hari ini. Terima kasih, cikgu. Okey, jadi kalau kita dapat lihat di sini, ini adalah aktiviti Walk My Tree ini adalah salah satu aktiviti yang sering dijalankan oleh murid-murid masalah penglihatan terutama di sekolah kami lah. Kami cuba lakukan aktiviti ini untuk memberikan mereka kefahaman yang lebih. Jadi sebelum kita mulakan aktiviti ini, Cikgu Intan nak beritahu, untuk aktiviti kali ini Cikgu Intan akan bertindak sebagai guru. Tetapi Luqman dan juga Cikgu Atika akan mewakili murid-murid di rumah untuk menjadi murid Cikgu Intan hari ini. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, jadi Cikgu Intan ke depan ya. Okey, cikgu, silakan. Okey. So, sebelum kita lakukan aktiviti ini, Cikgu Intan nak minta Luqman dan Cikgu Atika pilih dulu kad mana yang diingini. Okey, saya pilih belah kanan, cikgu, boleh ke? Boleh. Yang ni kanan Baik. Luqman. Okey, ni Cikgu Atika. Okey, sekarang cuba sebutkan apakah tagging yang diterima. Okey. Cikgu Atika? Saya pegang kad sukrosa, cikgu. Okey. Luqman. Saya pula pegang kad air dan garam mineral. Okey, sekarang cuba fikir sejenak. Cuba teka apakah tisu pengangkut yang diwakili oleh masing-masing. Bermula dengan Cikgu Atika. Saya pegang kad sukrosa. Saya sebagai phloem, cikgu. Ya, betul. Okey. Dan Luqman saya pula pegang kad air dan garam mineral bermakna xylem. Ya, betul. Pandai Luqman. Ya. Okey,
Jadi untuk lakukan pergerakan dan aktiviti ni, Cikgu Atika dengan Luqman perlu pilih dulu lokasi manakah agak-agaknya nak bermula. Okey. Saya flower membawa sukrosa. Saya akan berada di daun, Cikgu Intan. Ya, betul. Sebab sukrosa dihasilkan semasa proses fotosintesis pada daun. Cikgu Atika boleh datang sini sikit? Okey. Seterusnya, Luqman. Dan saya sebagai xylem akan berada di akar, cikgu. Ya, Betul ke? betul. Sebab akar akan menyerap air dan juga garam mineral. Yeah. Okey, sekarang cuba berpandangan macam ni. Okey. So, dalam 4 langkah, boleh mulakan langkah masing-masing sehingga ke checkpoint yang terakhir. Okey, bermula dengan Cikgu Atika dulu. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, dah sampai. Seterusnya, Luqman. Okey, saya 1, 2, 3, 4. Dah sampai ke tempat masing-masing kan? Jadi hari ni bila dah sampai ke checkpoint masing-masing, Cikgu Intan nak minta Luqman dan juga Cikgu Atika cuba terangkan peranan masing-masing. Okey, bermula dengan Cikgu Atika. Saya flower. Saya mengangkut sukrosa, Cikgu, daripada daun ke batang, seterusnya ke akar. Ya, betul Cikgu Atika. Memang itulah fungsi tisu pengangkut flowworm. Sekarang Luqman pula. Boleh? Okey, saya xylem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke batang dan ke daun. Ya, betul. Tepat sekali. Okey. Pandai Luqman. Jadi, daripada aktiviti ni mudah kan kita nak faham? Mudah, cikgu? Ya, jadi aktiviti ini sentiasa dilaksanakan di sekolah kami dengan cara kita membantu murid B1 iaitu totally blind yang tak nampak dipandu oleh murid B2 iaitu murid yang partially blind. Mereka akan dipandu oleh rakan mereka dengan cara memegang bahu rakan mereka. Bila dia pegang bahu rakan, dia akan buat pergerakan dan dia akan ingat peranan tisu pengangkut yang diwakili oleh masing-masing. Jadi sudah jelas, kita dah tahu dah apakah itu fungsi xylem dan apakah fungsi flowworm, cikgu ya. Macam biasa, lepas kita belajar, Cikgu Intan mesti nak test kefahaman Luqman dulu. Boleh, cikgu. Boleh Luqman? Dah Boleh, ready? cikgu. Dah ready, cikgu. Okey, Cikgu Atika boleh teruskan dengan soalan. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Luqman dah ready? Dah, cikgu. Okey, pilih jawapan yang tepat tentang sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Pilihan jawapan, kita ada xylem dan flowworm. Okey, soalannya, tisu yang mengangkut air dalam tumbuhan ialah tempat kosong, manakala yang mengangkut sukrosa ialah tempat kosong. Sila Luqman. Okey, yang mengangkut air, cikgu, ialah xylem dan yang mengangkut sukrosa ialah flowworm. Jeng, jeng, jeng. Okey, jom kita lihat Tengok jawapannya. jawapan. Adakah betul? Okey, betul. Tisu yang mengangkut air dan juga garam mineral dalam tumbuhan dikenal sebagai xylem. Manakala yang mengangkut sukrosa ialah flowworm. Okey, cikgu, ada tak ganjaran untuk saya, cikgu? Ya, mesti. Baik. Sudah semestinya. Tahniah Cikgu Intan ucapkan pada Luqman. Dan kali ini untuk segmen ketiga, Cikgu Intan dah janjikan buah kan? Betul. So, boleh pilihlah buah sebagai ganjaran pada kali ini. Saya pilih buah limau lah. Tapi 3 tahu boleh dapat kali 3, ini. cikgu, ya? Sebab tadi dah dilaksanakan aktiviti, dah mewakili murid-murid 2 dah tadi kat sini. Wah, banyak ya. Saya, Terima kasih, Cikgu Intan, saya punya. Cikgu 2 punya. lah sekali. Campur dengan ni 3. Okey. So 3 Cikgu Intan berikan ganjaran. Terima kasih, cikgu. Okey. Okey, cikgu. Seterusnya, cikgu. Jadi, apabila Luqman telah berjaya menjawab soalan kita hari ini, ini menunjukkan Luqman telah berjaya mencapai objektif pembelajaran kita yang ketiga. Sebab itulah papan ganjaran Luqman pun dah makin cantik. Dah makin nampak penuh, amazing cikgu. gitu. Okey. Baik, cikgu. Jadi itulah perbezaan antara xylem dan juga antara flowworm, cikgu ya. Yang mana xylem fungsinya ialah untuk mengangkut air dan garam mineral, manakala flowworm untuk mengangkut sukrosa. Okey, cikgu. Seterusnya. Okey, disebabkan kita ada banyak masa lagi, apa kata kita jawab lagi soalan. Okey. Boleh? Rajah menunjukkan struktur xylem dan flowworm di dalam berkas vaskula bagi keratan rentas batang. Macam tadi kan cikgu dah cakap, berkas vaskula ni terdapat di batang, akar dan juga daun. Tapi ni kita fokuskan kepada batang. Label P dan Q dengan menggunakan perkataan yang berikut, Luqman. Baik. Luqman rasa yang mana satu xylem, yang mana satu flowworm? Okey, saya rasa
Yang merah tu cikgu, yang luar tu ialah flower, yang biru dalam tu ialah xylem. Betul ke cikgu? Okey, kita tengok jawapan dia. Okey. Betul. Ya. P adalah flower, manakala Q adalah xylem. Sebab itulah kalau kita dapat lihat tadi, kulit batang ni apabila dibuang, dia akan kelihatan membengkak. Sebab flowem yang kita dah buang tanpa kita sedar. Okey. Okey, seterusnya. Tak nak ganjaran ke Luqman? Nak cikgu, boleh ke? Boleh, kok. Boleh. Okey. Cikgu nak bagi buah ke nak bagi bunga cikgu? Buah lah. Buah, ya? Segmen ketiga. Nanti baru boleh pilih untuk pop quiz akhir nanti. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Seterusnya? Okey, seterusnya. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Rajah menunjukkan struktur xylem dan flower di dalam berkas vaskula bagi keratan rentas akar. Okey. Labelkan R dan S dengan menggunakan perkataan yang berikut. Kita ada perkataan xylem dan flower. Cuba Luqman teka yang mana satu xylem, yang mana satu flower. Okey, saya rasa yang biru tu cikgu ialah xylem, R ialah xylem dan S ialah flower. Betul ke? Okey, jom kita tengok jawapan. Okey. Ini sebab ada warna ni kan. Betul R Bijak. ialah xylem, S adalah flower. Sebab Okey. tu kalau kita tengok macam tadi yang cikgu-cikgu dah cakap, xylem ni dia akan membentuk satu saluran ataupun aliran air bermula daripada akar, batang seterusnya ke daun. Sebab itulah Luqman dia berada di bahagian tengah untuk dia membentuk satu aliran air. Okey. Okey. Alright, ganjaran dah ambil ke belum? Okey, jap cikgu. Satu buah lagi cikgu Okey, Wah, saya rasa mewahnya awaknya. dah makin penuh lah cikgu. Makin penuh dah. Okey. Ya cikgu, Okey. seterusnya? Ada Okey, lagi satu soalan, seterusnya Cikgu soalan. Okey. Rajah menunjukkan struktur xylem dan flower di dalam berkas vaskula bagi keratan rentas daun. Okey, Pula, ya. label T dan U dengan menggunakan perkataan yang berikut. Kita ada perkataan xylem dan kita juga ada perkataan flower. Cuba Luqman teka yang mana satu xylem, yang mana satu flower. Okey, jap cikgu saya cuba ingat balik. Saya rasa T xylem, U yang merah tu ialah flower. Betul ke? Betul ke Cikgu Intan? Itulah Luqman yang betul ke? Jom kita lihat jawapannya. Okey, jom kita lihat jawapannya. T adalah xylem. Ya, betul. U adalah flower. Nak ganjaran lagi cikgu boleh? Boleh. Jadi untuk segmen kali ini kita dah selesai belajar tentang peranan xylem dan flower serta membezakan antara kedua-duanya tisu pengangkut masing-masing untuk mengangkut air, garam mineral dan juga sukrosa dalam tumbuhan. Jadi ini bermakna objektif pembelajaran kita yang ketiga telah tercapai. Good, Luqman. Okey. Baik, terima kasih cikgu. Banyak yang dah kita belajar pada segmen yang ketiga ini. Jadi kita nak rehat seketika, boleh ke cikgu? Boleh. Okey. Kepada anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Tahukah anda, berkas vaskular ialah tiub-tiub nipis yang boleh didapati pada bahagian akar, batang dan daun. Berkas vaskular juga terbahagi kepada dua, iaitu floem dan xylem, serta berfungsi untuk mengangkut air dan bahan terlarut di dalam tumbuhan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Cikgu Intan Natika Mamat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Tapak Kuala Lumpur, juga Cikgu Nur Atika Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Tapak Kuala Lumpur dan juga cikgu kita iaitu Cikgu Saiful Amri Sailan, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Terima kasih kepada cikgu-cikgu kita yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baiklah cikgu, kita pun sudah berada di penghujung kelas. Apakah rumusan yang boleh cikgu berikan kepada kami untuk mata pelajaran pada hari ini? Cikgu Intan. Okey, terima kasih Luqman. Okey, untuk pengetahuan semua murid-murid yang telah ketinggalan tadi, okey, Cikgu Intan nak rumuskan apa yang kita dah belajar dalam kelas bermula daripada awal segmen tadi. Okey, yang pertama kita dah belajar tentang maksud transpirasi, di mana transpirasi adalah proses kehilangan air
dalam bentuk uap air secara penyejatan dan ia berlaku di permukaan daun. Yang kedua, kita dah belajar tentang 4 faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi iaitu kelembapan udara, keamatan cahaya, pergerakan udara dan juga suhu persekitaran. Dan yang ketiga, kita dah lakukan aktiviti yang menarik tadi kan Luqman? Ya, betul, Untuk Cikgu. kita membezakan peranan antara xylem dan juga phloem sebagai tisu pengangkut dalam tumbuhan. Ya, betul. Baik cikgu. Jadi itu rumusan yang boleh kita dapat ataupun kesimpulan berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Jadi bagaimana prestasi saya cikgu? Sebelum nak kita tahu juga. bagi prestasi Luqman, jawablah dulu soalan. Okey, boleh tak ada masalah. Nak tengok. Tujuan kita lakukan pop quiz kali ini adalah untuk kita nak lihat sejauh mana kefahaman Luqman tentang ketiga-tiga objektif pembelajaran yang kita dah belajar tadi. Okey, untuk soalan pop quiz kali ini, Cikgu Atika satu soalan, Cikgu Intan satu soalan. Boleh Boleh? cikgu, boleh. Okey, dah ready? Okey, pilih jawapan yang betul tentang sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey. A. Proses kehilangan air daripada tumbuhan melalui transpirasi adalah dalam keadaan cecair ataupun uap. Okey, cecair atau uap? Uap cikgu, betul ke? Okey, kita tengok jawapannya. Ya, betul. Okey, Tepat betul. sekali Luqman. Okey. Tahniah Luqman. Sama-sama, Akhirnya Cikgu. menunjukkan Luqman fokus dalam kelas hari ini. Okey, betul tu Cikgu Intan. Okey, proses penyejatan adalah proses perubahan cecair kepada uap. Maksudnya, proses transpirasi ni adalah proses penyejatan. Okey, seterusnya Cikgu Intan. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan yang kedua. Ready ya Luqman? Ya, Okey, boleh, soalan Cikgu. yang kedua, pilih salah satu jawapan yang betul. Tisu ataupun sel pengangkutan dalam tumbuhan dikenali sebagai xylem dan juga phloem. Okey. Apa jawapannya Luqman? Okey, tisu dengan sel, saya rasa tisu. Betul ke cikgu? Ya, betul sekali Okey. Luqman. Pandai Luqman. Sebab itulah daripada awal segmen tadi, Cikgu Intan dan Cikgu Atika selalu sebut tentang tisu pengangkut. Ya. Okey. Okey, seterusnya Cikgu Intan nak bagi tahulah tentang prestasi Luqman hari ini. Okey. Berdasarkan Tak sabar pemerhatian ni. Cikgu Intan Ya. dan Cikgu Atika hari Okey. ini dalam kelas hari ini, Cikgu Intan nampak Luqman sangat aktif dan cemerlang. Wah. Jadi disebabkan tu bukan saja ganjaran bunga dan buah yang Luqman boleh pilih daripada soalan tadi. Okey. Tetapi juga Cikgu Intan ada berikan Giant Star Wah. untuk Luqman. Untuk saya ni? Ya, betul. Wah. Boleh tampal pada papan Okey, ganjaran. dan ini juga untuk anda semua yang menonton. Ya, betul. Okey, cikgu. Dan bintang ni bukan bintang biasa-biasa. Yo. Bintang kegemilangan. Ya, betul. Bintang kebanggaan. Ya, kebanggaan murid-murid di rumah. Okey, okey cikgu. Kita dah buat beberapa latihan. Jadi di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan, Cikgu Atika? Okey, bagi mendapatkan latihan tambahan, murid-murid di rumah boleh melayari laman web Sumberku dan juga portal The5 KPM Luqman. Okey, Yeah. diharapkan daripada sesi pembelajaran dan pengajaran dalam kelas hari ini bersama dengan Cikgu Intan dan juga Cikgu Atika, Cikgu harapkan semua murid-murid di rumah mendapat input dan info yang menarik dan bermanfaat untuk dikongsikan juga kepada rakan-rakan yang lain. Ya, jadi itulah antara pengajaran yang boleh kita dapat berdasarkan hari ini. Banyak yang kita belajar tentang orang kata phloem, tentang xylem. Jadi lepas ni cikgu kan, kalau kita dah tahu, kita bolehlah bantu mak kita kan. Nak rupanya kenapa mak siram pokok, sebab nak pastikan pokok kita ini sentiasa segar. Dan segah. Segar tu apa cikgu ya? Segah tadi kita dah cakap tentang segah di mana antara Okey. antara struktur yang berperanan dalam kesegahan sel adalah vakul. Di mana vakul ini yang terdapat di dalam sel tumbuhan, ia akan menyimpan air. Jadi sekiranya ada bekalan air yang berterusan, ia akan kekal segar kerana vakul tersebut sentiasa dipenuhi dengan air. Jadi itulah segah cikgu ya. Dan akhirnya pokok kita akan tumbuh tegak dan berdirilah tegak berdiri. Itu menunjukkan dia segar dan segah. Okey, kenapa pula pokok berjadi layu Luqman?
Sebab dia kurang air, cikgu. Ya, betul. Maksudnya kandungan air dalam wakul tu tak cukup nak menjadikan pohon kita segar. Jadi cikgu, kalau contohlah kita nampak pokok tu layu macam depan cikgu ni, jadi apa yang perlu kita buat ialah Kita perlu sentiasa menyiram pokok bunga. Yeah. Dan tadi kita dah belajar tentang faktor-faktor. Kita perlu elakkanlah faktor seperti contohnya kalau berada di suhu yang panas. Kita perlu elakkan supaya dia kurang menjadi layu. Dan juga faktor-faktor yang lain, cikgu, ya? Faktor-faktor yang lain. Kalau keamatan cahaya, kurangkan letak pokok tersebut berada di tempat yang panas. Okey, saya rasa lepas ni saya nak tolong mak saya siram pokok dan jaga pokok mak baik-baik supaya sentiasa segar. Okey, cikgu, kita pun sudah berada di penghujung kelas kita. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Intan Natika Mamat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak Kuala Lumpur, juga Cikgu Nur Atika Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak Kuala Lumpur, dan cikgu yang banyak membantu kita di belakang itu, iaitu Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Akhir kata, cikgu, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.